Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu, murid-murid kesayangan cikgu? Okey, hari ini hari Khamis 1 Julai. Okey, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Okey. Cikgu ucap terima kasih, ucap tahniah untuk semua murid-murid kesayangan cikgu yang telah buat sebelum ni kita dah buat topik tikus. Okey, kita dah buat model rumah. Okey, rumah burung ya. Okey. Dan cikgu terima tengok gambar-gambar memang cukup menarik. Okey. So hari ni kita nak belajar benda lain pula ya. Okey, hari ni kita nak belajar renjisan dan percikan ya. Renjisan dan percikan. Buka buku teks muka surat 78 ya. Renjisan dan percikan. Okey, kita tengok, kita baca sama-sama. Ini karya teknik renjisan dan percikan. Karya ini terhasil daripada titik-titik warna. Okey. Tengok, cikgu ni tunjuk satu contoh gambar menggunakan percikan atau renjisan ya. Renjis, percik dan renjis. Dan menghasilkan sebuah gambar ya. Macam ni gambar rumah, pokok, matahari dan juga kawasan-kawasan tanah dia tu ya. Okey. Dia buat apa? Dia ada ruang hadapan, dia ada ruang belakang dan juga kontra. Okey, cikgu terangkan dulu. Ruang hadapan maksudnya di kawasan-kawasan yang hadapan, maksud di bahagian bawah kertas lukisan tu, itu panggil bahagian hadapan. Itu kita penuhkan dengan kawasan tanah. Atau kalau kita nak buat sendiri dengan pokok-pokok bunga ke sebagainya. Ini gambar lukisan pemandangan lah. Okey. Kemudian yang kedua ialah ruang belakang. Ruang belakang di bahagian belakang. Belakang rumah tu ada kira ada pokok, ada semak. Ya? Di belakang pokok pula ada contoh awan, ada matahari, ada burung. Itu bahagian belakang. Dan kalau boleh lukisan tu mestilah bertindan ya. Bertindan. Belakang pokok ada pokok contohnya ya. Jangan diasingkan ya. Okey, yang seterusnya ya. Kontra. Apa maksud kontra? Kontra ni maksudnya berlawanan lah ya. Contoh gambar yang ketiga tu, dalam bulatan yang ketiga tu, kontra maksudnya terang lawan gelap, cerah lawan gelap. Tu maksud dia. Warna terang lawan warna gelap. Itu maksud kontra. Dia tak boleh gelap, gambar hijau gelap, kita kemudian campur pula dengan biru gelap. So dia tak nampak kontra ya. Macam ni dia kontra, dia ada gambar warna hijau gelap, kemudian ada putih dan kuning sebagainya. Kuning tu cerah. Okey, putih tu pun cerah. Hitam tu gelap. Okey. Seterusnya kita tengok ke surat 79. Mari kita buat teknik renjisan dan percikan. Apakah media yang boleh digunakan? Media ni apa maksudnya bahan lah. Okey. Okey, seorang murid cakap berus. Ya, kita guna berus. Berus apa yang kita nak gunakan? Okey, tengok gambar yang kedua. Berus yang boleh digunakan apa dia? Berus gigi pun boleh ya. Tapi berus gigi yang terpakai lah. Sebab kita akan celup berus gigi tu di dalam warna air. Bila kita dah celup, takkan kita nak guna semula untuk gosok gigi. Cari yang sudah tak nak digunakan lagi ya. Berus gigi dan juga berus lukisan lah, dua tu.
Letakkan stencil percik warna dengan menggunakan berus gigi. Kesan percikan adalah halus. Okey. Kalau kita nak dapatkan halus, kita jarakkan, jauhkan sikit berus tu daripada kertas lukisan. Kalau kita nak renjisan tu tebal, kita dekatkan, ya, hampirkan berus gigi tu dengan kertas lukisan. Okey, ada yang tanya stencil. Stencil ni maksudnya acuan lah, ya. Dalam bahasa kita panggil acuan, stencil. So kita boleh ambil kertas lukisan lain atau kertas-kertas terpakai A4 pun boleh, ataupun kertas-kertas surat khabar pun boleh, majalah pun boleh. Kita gunting, contoh kita lukis gambar rumah, gambar pokok pada kertas stencil tu, kemudian kita gunting ikut bentuk dia. Kemudian dah dapat satu bentuk, contoh gambar yang di atas ni, gambar pokok sebelah yang dekat tangan cikgu tu, ada stencil rumah dan stencil pokok, ya. Dia lukis pokok dulu pada kertas lain, kemudian dia gunting ikut bentuk pokok tu. Kemudian bila nak buat nanti, kita letak atas kertas lukisan yang kita nak warnakan. So bila kita renjis, bahagian yang tertutup dengan stencil tu dia warna putih lah. Okey, itu maksud stencil, ya, acuan. So bila kita angkat nanti, warna dia hanya renjis di bahagian luar daripada stencil. So kita akan dapat bentuk pokok, bentuk rumah, bentuk kereta, bentuk matahari dan sebagainya, ya. Okey. Tengok yang ketiga. Renjis warna dengan menggunakan berus lukisan. Kesan renjisan adalah kasar. Tadi yang berus gigi halus. Kalau kita nak kasar, kita guna berus lukisan. Okey. Faham, ya? So kita guna 2 berus saja. Tak payahlah guna berus yang besar, berus kain, tak payahlah, ya. Yang kecil-kecil saja, ya. Okey, muka surat 80, ya. Tengok langkah-langkah dia. Alat dan bahan, ya. Alat dan bahan surat lain. Bijak sang kancil. Okey. Mari hasilkan rupa sang kancil dan buaya dengan renjisan dan percikan. So kamu bancuh warna air, guna cat air ataupun cat poster pun boleh. Apa lagi, ya? 2 tu je lah. Bancuh warna guna air, bancuh dengan berus. Kemudian itu yang langkah pertama. Langkah kedua di bawah, tengok. Percik cat air pada keseluruhan kertas. Jangan terlalu banyak, ya. Halus-halus saja. Okey. Percik cat air pada keseluruhan kertas. Cikgu tak nak ada ruangan kosong. Maknanya satu lukisan tu penuh lah dengan gambar-gambar, ya. Okey, tengok langkah ketiga bahagian atas. Kotak biru tu. Letakkan stencil buaya pada tutup kertas pada kawasan. Letakkan stencil buaya dan tutup kertas pada kawasan yang sesuai. Buat percikan. So kamu percik, letak dulu stencil buaya tu. Kamu dah lukis buaya. Bila dah lukis buaya, kamu gunting, jadikan dia sebagai stencil dan letak atas kertas lukisan, kemudian renjis di atas dia. Okey. Langkah keempat, kotak hijau, ya. Ulang langkah 3 dengan stencil kancil pula. Gunakan warna yang berbeza. Okey. Langkah 4, tengok langkah seterusnya, muka surat 81. Okey, langkah kelima. Okey, yang ni. Ulang langkah 4 dengan teknik renjisan. Okey, teknik renjisan. Tadi percikan, ni renjisan. Dia benda yang sama sajalah, ya. Benda yang sama, renjisan, percikan, ya. Okey, tengok langkah ke-6. Keringkan karya dan bingkaikan. Maksud bingkai? Bingkai maksudnya letak frame lah, ya, pada lukisan kamu. Cikgu rasa tak payahlah, ya. Nanti tambah pula belanja nak beli frame pula, tak payah, ya. Hanya kertas lukisan saja. Okey, yang ke-7. Pamerkan hasil karya kamu, ceritakan. Okey, ini contoh
buaya dan kancil. Berhati-hati semasa membuat aktiviti percikan dan renjisan supaya cat air tidak terpercik ke dalam mata dan terkena pakaian. Okey, satu lagi, kalau nak hasilkan benda ni, dia akan jadi basah. Lantai di rumah jadi basah dan kotor dengan warna-warni, nak basuh susah. So kalau boleh buat di luar rumah, ya. Di halaman rumah kamu, ya, kawasan parking kereta ayah kamu tu, ya. Buat di kawasan tu, senang nak basuh. Buat di luar rumah dan kalau boleh pakai apron. Okey, tengok di bahagian atas alat dan bahan. Bahan yang kamu perlukan ialah kertas lukisan, okey, cat air, palette. Okey, palette ni bekas bancuhan lah, tempat bancuhan, berus gigi, stencil dan juga berus lukisan. Okey, semalam cikgu ada bagi tahu stencil ni guna manila card. Jadi cikgu rasa tak payahlah kita buang duit beli manila card. Kita boleh guna bahan lain, ya. Bahan-bahan terpakai pun boleh, ya. Kad-kad, contoh kad jemputan kahwin pun boleh ambil, ya. Ataupun kertas-kertas yang buku-buku yang sudah tidak digunakan lagi, kita boleh gunting, ya. Kalau ada bentuk-bentuk haiwan ke bentuk rumah, kita ambil tu, kita gunting. Ataupun nak jimat lagi, ambil surat khabar yang terpakai, kita gunting, kemudian kita lukis lah, lukis dulu kemudian baru gunting. Tak perlu beli kertas lain atau manila card. Okey, kita tengok beberapa contoh. Ini beberapa contoh. Lukisan, tajuk lukisan bebas, tak semestinya kancil dan buaya, ya. Maksudnya cikgu bagi tajuk yang bebas, tapi mestilah berdasarkan teknik renjisan dan percikan. Contoh yang ini dihasilkan rama-rama, ya. Kalau boleh gabungkan dengan pelbagai warna. Jangan sebelum kita letak stencil tu, sebab tu dia mula-mula sekali dia kena renjis dulu. Renjis semua bahagian kertas lukisan. Kalau kamu tak renjis dulu, kamu terus letak stencil, so bila angkat akan nampak putih saja, ya. Cikgu tak nak yang putih. Contohnya ni, bahagian dalam rama-rama tu tetap ada warna, okey. Jangan tinggalkan putih. Okey, tengok contoh lain. Okey, ini sebuah lukisan pemandangan. Okey, dia lukis pokok mati lah, tak ada daun, burung-burung, okey, semak dan hutan, juga matahari, okey, dan juga laut lah, ya. Okey, contohlah laut lah situ, kita andaikan sebagai laut. Ini satu lukisan yang menarik juga. Ini pemandangan. So nak buat stencil tu, lukis gambar pokok, okey, gambar matahari, gambar burung, okey, kemudian kita percikkan di atasnya. Macam ni contoh, apa kesilapan? Bukan kesilapan lah, yang tak menariknya, iaitu contoh matahari tu dinampak putih bersih, tak nak macam tu. Sekurang-kurangnya ada percikan halus, ya. Ada percikan halus di matahari itu. Ini gambar haiwan, contohlah. Bentuk kucing, gajah, singa dan kuda. Dan seboleh-bolehnya di dalam bahagian stencil tu ada warna, ya. Ini gambar daun. Okey, kamu boleh buat juga daun dan bunga pun boleh. Lukis gambar bunga dan percik di atasnya. Dan seboleh-bolehnya lukisan kamu itu seimbang, kiri dan kanan. Simetri lah kalau bentuk macam ni, ya. Jangan penuh satu bahagian saja, satu bahagian lagi kosong. Tak nak macam itu. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Okey, dah siap, nanti hantar pada cikgu, ya. Ambil gambar, cikgu nak tengok siapa yang boleh menghasilkan
lukisan, percikan dan rinjisan yang paling cantik. Okey, selamat menghasilkan karya kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.